فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini dalam meneruskan pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Kitab Faridatul Faraid membahaskan tentang ilmu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Jadi alhamdulillah kita sambung pengajian kita. Bagi yang berkitab silakan buka di muka surat 8 baris yang ke 12 daripada bawah ke atas, perbahasan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jadi apa perbahasan? Kita nak membahaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kita nak membahaskan sifat Tuhan? Kerana Allah Ta'ala telah memfardukan kepada kita, mewajibkan kepada kita mengenal Dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu ketahui bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi perkara pertama yang diwajibkan kepada kita mukallaf adalah mengenal Allah. Bagaimanakah caranya kita mengenal Allah? Kita hanya mengenal Allah dengan segala sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Berapa banyakkah sifat Allah? Sifat Allah itu tidak terkira banyaknya. Sifat kesempurnaan Allah itu tidak terkira banyaknya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Cuma yang dapat kita kenal adalah sekadar segala sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran huwal awwal wal akhir. Maka kita isbatkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat qidam. Kita isbatkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat baqa. Laisa kamitslihi syai'. Kita isbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qul huwallahu ahad, kita isbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wahdaniyat. Allahus samad, kita isbatkan Allah itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kita isbatkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat. Jadi segala sifat yang kita bahas ini semuanya termaktub dalam Al-Quran. Kita hanya mengenal Allah dengan segala sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhitung banyaknya. Jadi kita hanya mengenal sifat bagi Allah. Adapun hakikat bagi zat Allah itu tak mungkin dapat dikenali. La tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Fikirkanlah tentang kejadian makhluk, janganlah kamu memikirkan akan hakikat zat ketuhanan, kerana tidak mungkin dapat meliputi oleh pemikiran. Jadi kita hanya mengenal sifat Tuhan. Tidak mungkin kita mengenal hakikat zat Tuhan. Sifat Tuhan pun hanyalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun sifat yang lain
wajib kita beriktikad Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan yang banyak, yang tak terhitung banyaknya. Jadi kita dah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sifat wujud Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wujud, sehingga sifat wujud ini dikatakan sebagai sifat nafsiyah. Apa maksud sifat nafsiyah? Tidak difahami zat itu melainkan mesti bersifat dengan sifat tersebut, sehingga bila ditakrifkan Tuhan itu adalah zat yang bersifat dengan wujud, wajib Tuhan itu bersifat dengan wujud. Jadi wujud Tuhan itu zati, wujud kita aridi, itu telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita dah bahas sifat qidam, baqa, mukhalafah, qiyam, mukhalafah. Hari ini kita nak masuk kepada sifat yang kelima yang dinamakan sebagai qiyamuhu ta'ala binafsih. Masih dalam perbahasan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ambil daripada qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat. Yang dikatakan sifat salbiyah ni apa? Sifat yang pemahamannya adalah menafikan segala yang tidak layak bagi Allah. Sebagai contoh, qidam. Apa maksud qidam? Tidak ada permulaan. Jadi segala sifat yang mafhumnya ternafi dinamakan sebagai sifat salbiyah. Qidam, apa maksud qidam? Ternafi permulaan. Baqa, ternafi pengakhiran. Mukhalafah, ternafi bersamaan dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala, ternafi Allah Ta'ala menumpang pada zat yang lain. Wahdaniyat, ternafi berbilang-bilang. Jadi ternafi itulah dinamakan sebagai sifat salbiyah. Sebagai contoh, kita kata mandul. Apa maksud mandul? Ternafi anak. Duda, tidak ada isteri. Janda, tidak ada suami. Jadi itu dinamakan sebagai salbiyah dalam bahasa Arab. Jadi kita masih dalam perbahasan sifat salbiyah. Yang kelima daripada keseluruhan sifat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Apakah sifat Allah ini ada dahulu dan kemudian? Sifat Allah tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Maksudnya apa? Tidak ada permulaan. Wujud qadim lagi azali, baqa qadim lagi azali dan sebagainya. Tidak ada permulaan. Zat Allah tidak ada permulaan, sifat Allah tidak ada permulaan. Kalau gitu sebab apa kita sebut wujud dulu, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafah? Takkah seolah-olah ini menunjukkan bahawasanya sifat Tuhan itu ada dahulu dan ada kemudian? Seolah-olah terdahulu qidam di atas baqa, terdahulu mukhalafah di atas qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat Tuhan tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Semuanya qadim lagi azali. Cuma disusun begini, satu tu wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafah. Itu sekadar dipanggil tertib zikri, susunan nisbah kepada sebutan kita. Tak mungkin kita nak sebut 20 sifat sekaligus. Tak mungkin. Kita sebut daripada sifat wujud sampailah kaunuhu mutakalliman sekaligus. Tak mungkin. Maka tak dapat tidak mesti disusun satu persatu untuk sebutan kita. Pada hakikatnya sifat Tuhan tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terkemudian. Semuanya azali lagi qadim. Tidak ada permulaan. Jadi disusun itu berdasarkan munasabah. Disusun wujud. Kerana tak mungkin kita nak bahas Tuhan itu kuasa, berkehendak dan sebagainya, sedangkan dia belum disebutkan sifat wujud. Maka ulama letakkan sifat wujud dulu, kemudian qidam dan sebagainya. Jadi susunan itu adalah dipanggil tertib zikri untuk sebutan. Yang kedua dengan munasabah pada ta'akul kita. Sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi sebelum ni kita dah bahas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak serupa langsung dengan makhluk. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Kalau Tuhan itu sama dengan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Tak sama pada zat, tak sama pada sifat, tak sama pada perbuatan. Zat Allah tak serupa dengan zat makhluk. Zat kita bersusun, berjirim, bersusun daripada beberapa juzuk. Zat Tuhan bukan begitu. Sifat Tuhan tak sama dengan sifat makhluk. Sifat Tuhan qadim lagi azali. Sifat kita baharu, yakni ada permulaan. Perbuatan Tuhan tak serupa dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah menjadikan perbuatan hamba hanyalah sekadar usaha dan ikhtiar.
Itu nanti kita bahas pada perbahasan wahdaniyat pada af'al. Masalah usaha dan ikhtiar ini ada berlaku perbalahan di kalangan mazhab Islam, Mu'tazilah, Ahlussunnah dan Jabariyah. Itu nanti dibahas pada wahdaniyat pada af'al. Jadi Allah Ta'ala tak serupa langsung pada zat, tak serupa langsung pada sifat, tak serupa langsung pada af'al. Perbuatan Allah, orang yang paling dia kasihi, orang itulah yang paling banyak dibalak ataupun diberi ujian. Beza dengan kita. Kita orang yang paling kita kasihi, orang itulah yang akan kita banyak beri nikmat. Jadi tak serupa langsung. Sebab itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi sekarang masuk kepada perbahasan yang seterusnya, qiyamuhu ta'ala binafsi. Baik, kalau kita terjemahkan qiyamuhu ta'ala binafsi, qama yaqumu qiyam. Qiyam ni masdar. Jadi bila kita masuk dalam pengajian, tak dapat tidak mesti kita bahas secara ilmiah. Tak dapat tidak mesti kita bahas mustalahat, yang mana istilah ni kunci untuk kita menguasai dalam setiap ilmu. Mengaji ekonomi tapi tak reti istilah ekonomi, dia takkan dapat hasil. Mengaji ilmu engineering tapi tak reti istilah engineering, dia takkan dapat hasil. Jadi begitu juga mengaji ilmu akidah, kita belajar ilmu akidah tapi kita tak mengambil indah dalam mustalahat, istilah yang termaktub dalam kitab ilmu akidah, maka itu tidak akan mendapat hasil. Kalau kita ambil dari segi lughah, bahasa, qiyamuhu ta'ala binafsi, maksud dia apa? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri itu bukan ke sifat makhluk. Sedangkan sebelum ni kita dah bahas Allah Ta'ala itu berbeza dengan makhluk, tak serupa langsung pada zat, sifat dan perbuatan. Selepas kita tanzihkan Allah daripada Allah Ta'ala tak serupa langsung dengan makhluk, tiba-tiba kita beriktikad Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Apa maksud diri dengan sendiri? Diri tak ada siapa tolong angkat lagu tu. Siapa-siapa yang faham lagu tu, maka hukum dia telah mentashbihkan Allah dengan makhluk. Barang siapa yang mentashbihkan Allah dengan makhluk, maka hukum dia kufur. Jadi apa faedah kita mengaji ilmu akidah? Untuk memantapkan akidah, tiba-tiba jadi kufur. Itu sebenarnya pemahaman kita yang salah. Kalau kita ambil, memang kalau daripada bahasa Arab, qama yaqumu qiyaman, memang bermaksud berdiri. Tapi bukan semata-mata berdiri. Bahasa Arab ni luas. Qama'an dia makna lain, qama bi makna lain, qama ila makna lain, qama kadza dia makna lain. Jadi ini perlu diperdalami lagi. Tengok. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu tafsir lughawi, memindahkan daripada satu bahasa kepada satu bahasa. Maksud dia bukan begitu. Kalau kita ambil semata-mata tafsiran lughawi, seolah-olah kita akan berpegang, beriktikad Allah Ta'ala berdiri dengan tak ada siapa tolong angkat. Tak gitu ke? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Qiyamuhu, berdiri Allah Ta'ala binafsihi, dengan sendirinya. Itu sekadar tafsiran daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, belum dinyatakan maksud. Maksud dia apa? Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu terbetul perdiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolongkan dia. Jadi dia tolak siap-siap dah. Bukan maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, tidak, maksudnya Allah Ta'ala berdiri dengan tak ada siapa tolong angkat. Sebab kalau diri sendiri tak ada siapa tolong angkat, kita pun boleh diri sendiri dengan tak ada siapa tolong angkat. Jadi dalam bahasa Arab memang qama yaqumu qiyaman maksud berdiri. Tapi kalau qama kaza, dia bukan bermaksud berdiri. Qama kaza bermaksud sentiasa. Lain tu. Tu. Qama fis shalah bermaksud masuk dalam sembahyang. Qama alaihi bukan maksud berdiri, maksudnya mengintai. Tu. Qamal haqqu, zahirlah kebenaran. Bukan maksud berdiri lagi. Qama ilaihi bermaksud menuju kepadanya. Jadi bahasa Arab ni luas. Memang makna yang asal adalah berdiri, tapi sini bukan maksud dia begitu. Qiyamuhu ta'ala binafsi, maksud dia ada Allah tak dijadikan satu. Yang kedua, ada Allah tidak menumpang pada zat yang lain. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsi maksudnya Allah Ta'ala terkaya, tidak berhajat kepada makhluk. Tu. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk.
Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu terbetul perdiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolongkan dia, seperti barang yang bersegera pada faham. Itulah dalam menafsirkan Al-Quran atau apa, kena tengok maksud. Kadang-kadang daripada bahasa maksud dia begini, tapi maksud yang sebenar bukan begitu. Sebagai contoh ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, kita maklum ilmu Allah Ta'ala tu qadim lagi azali. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum dia menjadikan sesuatu. Jadi kalau ada dalam Al-Quran yang seolah-olah menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala baru mengetahui ketika dijadikan benda tersebut, maka wajib kita takwil. Kerana seolah-olah ilmu Allah Ta'ala itu baru, bukan qadim. Sebagai contoh dalam Al-Quran disebutkan thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa, dalam kisah Ashabul Kahfi. Thumma ba'athnahum, kemudian kami bangkitkan Ashabul Kahfi, lina'lama, supaya kami mengetahui. Jadi kalau kita faham zahir ayat tu maksud dia apa? Allah Ta'ala bangunkan Ashabul Kahfi untuk Allah Ta'ala mengetahui daripada Ashabul Kahfi itu siapakah yang pandai menghitung berapa lamakah mereka tidur. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa, supaya kami mengetahui daripada dua golongan Ashabul Kahfi itu siapakah yang pandai menghitung. Jadi pada zahir ayat seolah-olah kita akan faham bahawasanya Allah Ta'ala bangkitkan Ashabul Kahfi untuk Allah Ta'ala mengetahui. Jadi seolah-olah pemahaman kita ketika Allah Ta'ala bangkitkan itu baru Allah Ta'ala mengetahui. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, berkehendak segala sesuatu, dan dia menjadikan segala sesuatu mengikut kehendaknya sebelum diadakan, dijadikan segala sesuatu. Itu yang dikatakan qada. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan lina'lama ayyul hizbaini ahsa? Ulama mentakwil, kami bangkitkan mereka itu lina'lama ay linu'lima, supaya kami nak memberitahu kepada mereka di antara kamu siapakah yang pandai menghitung. Semua tak pandai menghitung, sebab mereka mengasalkan mereka tidur sehari ataupun 2,5 hari, sedangkan mereka dah tidur selama beratus-ratus tahun. Jadi kami mengetahui bermaksud kami hendak memberitahu ataupun kami nak menzahirkan kepada mereka ilmu kami. Tu. Sebab itulah kalau berpegang semata-mata dengan zahir ayat, dengan tidak dikupas secara detail, tak dikupas secara detail, kadang-kadang boleh membawa kepada sesat. Tu. Supaya gini, supalah dalam kitab ni kalau kita pegang secara zahir, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, kita berhenti di situ, kita tak huraikan lagi seterusnya, maka takut-takut kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala berdiri dengan tak ada siapa tolong angkat. Itu pemahaman yang salah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri maksudnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu. Bermaksud adanya Allah itu tak dijadikan. Yang kedua, adanya Allah itu tidak menumpang pada zat yang lain. Sebab ada golongan Nasara dia berpegang bahawasanya Al-Masih anak Allah, anak Tuhan. Nasara pegangan dia Tuhan itu adalah satu sifat yang berada pada zat Nabi Isa. Itu pegangan golongan Nasara. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Jadi golongan Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Golongan Nasara mengatakan Al-Masih Isa itu anak Tuhan. Jadi pada pegangan mereka Tuhan itu bukan zat. Tuhan itu adalah satu sifat yang berada dalam tubuh Nabi Isa alaihi salam. Kita tidak pegang begitu. Kita beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsi, bermaksud Allah Ta'ala itu tidak menumpang, tidak berada pada zat yang lain. Dan hanya sesungguhnya makna berdirinya dengan sendirinya itu ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia padanya, seperti menempati segala arat pada segala zat. Itu bahasa kitab. Yang ini seperti pemahaman golongan Nasara. Pegangan kita Allah Ta'ala itu adanya itu tidak menumpang pada zat yang lain. Golongan Nasara beriktikad Allah itu sifat yang berada pada zat Nabi Isa alaihi salam. Dan seperti pegangan golongan sebahagian golongan Rafidah, golongan Rawafid, dia beriktikad bahawasanya
Allah itu adalah sifat yang berada pada zat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu sebahagian daripada pegangan golongan Rawafid Syiah. Tak semua. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia, bahkan ia yang menjadikan segala perkara. Jadi khulasah dia apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi ada dua makna. Yang pertama, zat Allah itu tak dijadikan. Yang kedua, zat Allah itu tidak menumpang pada zat yang lain. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Ini diambil daripada ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad itulah dalil mengisbatkan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Allahus samad maksud dia apa? Allah Ta'ala itu tempat dituju segala hajat. Allah Ta'ala itu adalah as-samad, tempat tuju bagi segala hajat. Ini semua manusia, semua makhluk berhajat kepada dia. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua fuqara, berhajat kepada Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang sangat kaya, Al-Hamid, yang terpuji. Kaya yang dimaksudkan di sini adalah kaya mutlak. Kalau kita kaya, maksud dia apa? Banyak harta. Bila kita kaya banyak harta, maksudnya kita berhajat kepada harta kita. Kaya Tuhan bukan begitu. Kaya Tuhan bermaksud Tuhan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itulah yang dikatakan sebagai al-ghinal mutlak, kaya hakiki. Kaya nisbah kita manusia, kasratul mal, harta yang banyak. Banyak harta, banyak duit dan sebagainya. Itu kaya nisbah kita. Tapi kalau kita fikir hakikat sebenarnya, kaya yang begitu bukan kaya. Sebab orang yang banyak duit lebih berhajat kepada orang yang jaga duit dia, berhajat kepada orang yang menjaga kehidupan dia, berhajat kepada orang gaji dan sebagainya. Itu bukan kaya nama dia. Dia lebih berhajat. Kaya Allah, kaya mutlak, bermaksud Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala lah yang kaya lagi yang terpuji. Sebab tu dalam satu hadis kata Qatadah dan Dhahak dan Muqatil, datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi SAW pada satu hari. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siflana, sifatkan kepada kami bagaimanakah Tuhan kamu? Apakah dia itu diperbuat daripada emas, ataupun perak, ataupun gangsa, ataupun tembaga? Dan dia mempusakai dunia ini daripada siapa? Dan dia mempusakakan dunia ini kepada siapa? Golongan Yahudi. Jadi dia nak persoalkan kepada Nabi, ya Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Apakah dia diperbuat daripada emas, ataupun perak, ataupun tembaga, ataupun apa? Daripada siapakah dia mempusakai dunia ini, dan dia akan pusakakan dunia ini kepada siapa? Maka turun ayat, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu Esa, Allahus samad. Allah Ta'ala tempat dituju segala hajat. Dia tidak berhajat kepada segala sesuatu itu berhajat kepadanya. Lam yalid, dia tidak beranak, bermaksud dia tidak mempusakai daripada segala sesuatu. Walam yulad, dan dia tidak mempusakakan dunia ini kepada sesuatu pun. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah Tuhan kita. Dan riwayat daripada Anas bin Malik dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah, beberapa orang Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ka'ab bin Ashraf dan Yahya bin Akhtab. Mereka datang bertemu dengan Rasulullah dan mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Allah yang menjadikan segala makhluk ini, siapa yang menjadikan Allah? Dia boleh tanya soalan lagu tu. Dia bertanya, Yahudi itu tanya kepada Nabi, Allah yang menjadikan segala makhluk ini, siapakah yang menjadikan Allah? Kalau Tuhan tu dijadikan, itu bukan Tuhan nama dia. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu, dia bukan dijadikan. Lam yalid walam yulad. Jadi Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, Allah itu yang menjadikan segala sesuatu, siapakah yang menjadikan Tuhan? Nabi dengar lagu tu merah muka dia, marah.
Tu Nabi dengar lagu tu, dia marah. Kemudian datang Jibril, datang bertemu dengan Rasulullah. Jibril kata, wahai Muhammad, relax. Tu relax. Jibril menenangkan Nabi Muhammad. Kemudian datang jawapan daripada Allah. Allah Ta'ala turunkan surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah i'tiqad yang dalam Al-Quran. Surah Ikhlas itu adalah surah yang mengajarkan kepada kita akidah tauhid. Kalau orang yang faham dalam akidah, dia memadai dengan semata-mata membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kata Ibnu Ishaq, ketika Nabi membaca surah tersebut, maka golongan Yahudi itu bertanya lagi kepada Nabi, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Bagaimanakah kejadiannya? Besar manakah lengannya? Besar manakah hastanya? Lagu mana bentuknya? Dan sebagainya. Jadi ditanya lagi, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu, bagaimanakah besar lengannya, bagaimanakah lebar hastanya dan sebagainya. Itu semua sifat makhluk. Nabi dengar pertanyaan kedua, Nabi lagi marah daripada pertanyaan yang pertama. Kemudian Jibril datang berjumpa dengan Nabi, dan Jibril memberikan jawapan dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidak mereka membesarkan Allah akan sebagai yang sepatutnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi keseluruhannya di dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit itu dilipat dengan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Tuhan daripada apa yang telah mereka syirikkan. Jadi Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, golongan Yahudi itu telah merendah-rendahkan Allah. Mereka tidak membesarkan Allah seperti yang sepatutnya. Betullah dalam sebuah hadis, apabila datang khawatir, datang gangguan syaitan kepada kita, dia akan mengganggu akidah kita, maka kata Nabi, kita baca Qul huwallahu ahad dan ludah di sebelah kiri 3 kali, supaya untuk menolak gangguan tersebut. Jadi, dan mustahil lawannya, iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Tak terima pada akal Allah Ta'ala itu berkehendak kepada zat, yakni tak terima pada akal Allah Ta'ala itu menumpang, duduk pada satu zat yang lain. Dan tak terima pada akal Allah Ta'ala itu dijadikan oleh satu zat yang lain. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsi itu bahawasanya jika tiada berdiri ia dengan sendirinya. Jadi dalam kitab ni dia akan membahaskan sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat yang mustahil lawan bagi wajib, dan dia akan menyatakan dalil. Dia akan mengajarkan kepada kita dalil dalam akidah. Kerana dalil dalam akidah itu benda yang sangat penting. Ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Pelajarilah hujjah kamu dalam akidah, kerana kamu nanti akan ditanya. Kerana kalau dalam akidah kita bertaklid, kita berpegang dengan pendapat orang lain semata-mata, sebahagian ulama mengatakan tidak sah iman. Maka tak dapat tidak mesti kita mengetahui dalil dalam setiap pegangan kita. Dan dalil qiyamuhu ta'ala binafsi itu bahawasanya jika tiada berdiri ia dengan sendiri. Jadi jikalau ni maksud dia apa? Andaian. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita andaian untuk mengukuhkan akidah kita. Kita beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan Isa. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita cara berfikir. Kalau ada 2 Tuhan di dunia ini, maka akan binasalah alam. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau di langit dan bumi ini ada Tuhan selain daripada Allah, maka binasalah langit dan bumi. Jadi lau ataupun jikalau ini adalah andaian untuk mengukuhkan akidah kita. Kita buat andaian. Seandainya Tuhan itu tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, bermaksud zat dia dijadikan dan zat dia menumpang pada zat yang lain, apa akan jadi? Maka dia tak dinamakan sebagai Tuhan. Tak sah kita kata dia itu sebagai Tuhan.
Dan dalil qiyamuhu binafsi itu bahawasanya jika tiada berdiri ia dengan sendirinya, bahkan berkehendak ia kepada zat, nescaya adalah ia sifat. Kalau Tuhan itu berkehendak kepada zat, seperti pegangan golongan Nasara, nah Allah itu adalah satu sifat yang berada pada zat Nabi Isa alaihi salam, maka Tuhan itu sifat bukan zat. Kalau Tuhan itu sifat bukan zat, maka Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sebab apa? Sebab sifat tidak boleh duduk pada sifat. Itu perbahasan secara ilmiah. Jadi kalau Tuhan itu sifat bukan zat, maka Tuhan tidak bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Sedangkan dalil membuktikan bahawasanya Tuhan bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Maka tidaklah Tuhan itu sifat. Tuhan itu adalah zat yang bersifat dengan segala sifat. Oh, pening dengar. Tapi itu maksudnya perbahasan secara ilmiah dan menggunakan istilah dalam ilmu akidah. Sebab yang dikatakan zat ni apa, yang katakan sifat ni apa? Yang katakan zat ni dia tidak menumpang. Adapun sifat ni sifat duduk pada zat. Jadi Tuhan itu zat yang bersifat dengan qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsi dan sebagainya. Kita zat yang bersifat dengan lemah dan sebagainya, boleh bercakap, melihat dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan tu sifat, maka dia tidak mungkin bersifat dengan kuasa, tidak mungkin dia bersifat dengan kehendak. Sebab kehendak, kuasa mesti duduk pada zat, bukan duduk pada sifat. Tu. Dan keadaan ta'ala sifat itu mustahil, kerana jika ada ia sifat, nescaya tiada bersifat ia dengan segala sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah yang lagi akan datang, dan iaitu batil. Dakwaan tersebut batil kerana menunjuk beberapa dalil atas bersifatnya dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Atau jika berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Kalaulah kita fardu takdir. Fardu takdir ni maksud dia apa? Andaian. Dalam istilah ilmu dikata fardu takdir. Maksudnya andaian. Bukan fardu wajib gitu tak. Fardu takdir itu maksudnya kita buat andaian. Jikalau Tuhan itu berkehendak kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia baharu. Baharu ni apa? Istilah. Yang kata baharu ni apa? Adanya itu ada permulaan. Ada permulaan bagi adanya, namanya baharu. Kalau ada yang tidak ada permulaan, itu namanya qadim. Tuhan zat yang bersifat qadim, kerana zat Tuhan tidak ada permulaan. Kita zat yang bersifat hadis, kerana ada kita adanya permulaan. Hadis yang dimaksudkan di sini bukan Al-Quran dan hadis, bukan gitu. Hadis tu ha alif dal tha, hadis. Hadis bermaksud ada permulaan bagi wujudnya. Jadi kita ni ada yang didahului oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Memang dalam akidah tu begitu bahasa dia. Nak ditukarkan lagi jadi payah. Jadi ada kita dimulai oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Maka kita ni namanya hadis. Adapun ada Allah tidak dimulai oleh tiada dan tak disudahi oleh tiada. Sentiasa Tuhan tu ada. Maka ada Tuhan tu namanya qadim. Seandainya Allah Ta'ala itu dijadikan, maka dia tu hadis. Bila dia tu hadis, maka dia tu bukan Tuhan. Itu cara berfikir. Jika berkehendak ia kepada yang menjadikan dia, nescaya adalah ia baharu dan iaitu mustahil, kerana telah terdahulu wajib qidamnya subhanahu wa ta'ala. Maka sabitlah berdirinya dengan sendirinya. Itu benda yang mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala wajib bersifat qidam, wajib bersifat baqa, bermaksud tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Bila dia tidak bersifat dengan, bila Tuhan itu bersifat dengan qidam dan baqa, maka semestinya lah Tuhan itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, bermaksud dia itu tak dijadikan oleh sesiapa pun. Dan apabila sabit demikian itu, mustahillah lawannya, iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Apabila kita kejap, kita yakin bahawasanya Tuhan itu tak dijadikan, Tuhan itu tidak bersifat, tidak menumpang pada zat yang lain,
maka sabitlah bahawasanya Tuhan itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Selesai kita pada perbahasan sifat yang kelima, kita masuk pada sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Artinya keesaan. Keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Itu diambil daripada surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa. Esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Apa maksud esa pada zat? Itu lagi akan datang dibahas. Apa maksud esa pada sifat? Apa maksud esa pada af'al perbuatan? Itu semua nanti akan dibahas oleh pengarang rahimahullah. Dan maknanya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya itu bersusun daripada dua zat atau lebih. Bersalahan kebanyakan makhluk. Bersusun ia daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuknya. Dan bersusun ini dinamakan dia kam muttasil pada zat. Kita ambil huraian luar. Jadi Allah Ta'ala yang pertama, ada 3 perbahasan pada masalah wahdaniyat. Yang kita tahu kalau tak mengaji kitab, kita akan kata Allah Ta'ala esa saja. Esa apa? Esa tu pecah lagi. Esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan, af'al. Apa maksud esa pada zat? Yang pertama, zat Tuhan itu tidak berjuzuk. Yang kedua, tidak ada satu zat yang menyamai dengan zat Tuhan. Zat ni kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, diri. Diri. Jadi diri Tuhan itu tidak berjuzuk. Berbeza dengan diri kita, makhluk. Diri kita berjuzuk daripada beberapa juzuk. Kalau kita kerat tu boleh dipecahkan lagi kepada sejuta juzuk dan sebagainya. Jadi diri Tuhan itu tidak berjuzuk. Makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak ada satu zat yang menyamai dengan zat Tuhan. Jadi esa pada zat itu pecah kepada 2 makna. Tu. Yang pertama, zat Tuhan itu tidak berjuzuk. Makna yang kedua, zat Tuhan itu tidak ada satu zat yang menyamai dengan zat Allah. Tu. Dan maknanya bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun. Jadi ini ilmu fardu ain. Mengenal Tuhan itu fardu ain. Barang siapa yang tak ambil cakna dalam ma'rifatullah, maka hukum dia berdosa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab tu ilmu fardu ain ni apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh dalam fiqh ibadah. Yang ketiga ilmu tasawuf. Tasawuf fardu ain. Itu bersifat dengan segala sifat mahmudah dan menolak segala sifat mazmumah. Jadi ilmu fardu ain itu 3, ilmu akidah, ilmu fiqh yang bahagian ibadah dan ilmu tasawuf. Tasawuf yang bermaksud tasawuf fardu ain ni bersifat dengan segala sifat mahmudah dan tolak 10 sifat mazmumah. Itu fardu ain semua. Yang paling utama adalah ilmu akidah. Sebab tu kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan apabila kita mengenal siapakah yang kita lakukan ibadah tersebut. Jadi kalau kita ibadah, semayang dan sebagainya tapi tak kenal siapa Tuhan, maka kata Imam Ghazali tidak sah. Dan kata Jundub bin Abdullah, kami bersama dengan Rasulullah SAW dan kami beberapa pemuda. Maka perkara yang pertama diajarkan Nabi kepada kami sebelum kami diajarkan Al-Quran adalah diajarkan kepada kami tentang isu keimanan. Jadi perkara yang pertama, kata Jundub bin Abdullah, kami belajar kepada Rasulullah SAW adalah dalam iman, yakni dalam isu akidah. Kemudian selepas kami kejap kukuh dalam akidah, maka Nabi mengajarkan kepada kami Al-Quran. Maka keyakinan kami bertambah. Dengan sebab apa? Sebab kami telah ditapak dengan akidah yang sahih. Tu. Sebab tu kata ulama, awal wajibin alal mukallafi ma'rifatullahi ta'ala fa'rifi. Perkara pertama yang wajib di atas setiap mukallaf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi, dan maknanya, ambil dulu yang pertama, wahdaniyat pada zat, esa pada zat. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya itu bersusun. yakni zat Allah itu tidak berjuzuk, tidak bersusun daripada 2 zat atau lebih. Bersalahan kebanyakan makhluk.
Jadi zat ni kalau bahasa mudah maksud dia apa? Diri. Tu. Zat tu maksudnya diri. Bersalahan kebanyakan makhluk bersusun ia daripada beberapa banyak zat, iaitu segala juzuknya, dan bersusun ini dinamakan dia kam muttasil pada zat. Yang masalah ni payah ni. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat dan sebagainya. Ini mustalahat. Yang penting kita pegang, kita i'tiqad zat Allah itu tidak berjuzuk, satu. Yang kedua, tidak ada zat yang lain yang menyamai dengan zat Tuhan. Tak reti istilah kam muttasil pada zat, tak reti istilah kam munfasil pada zat, tak apa. Yang penting kita faham Tuhan itu tidak berjuzuk pada zat dia, dan tidak ada satu zat yang menyamai dengan zat Tuhan. Itu dah memadai. Maknanya itu kita lepas wahdaniyat pada zat. Walaupun tak reti makna kam, tak reti kam muttasil, tak reti kam munfasil, itu tidak mengapa, kerana itu adalah dinamakan mustalahat. Supaya juga nanti akan datang bila kita bahas masalah qudrat, akan dibahas tentang masalah ta'alluq. Jadi kata ulama, ta'alluq ini tidak wajib kita ketahui, kerana itu sebahagian daripada ghawamid ilmil kalam. Maknanya perbahasan yang agak dalam, detail dalam ilmu kalam yang tak ditekan di atas mukallaf mengetahui. Tapi setara tu pun dah payah dah. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada ada yang menduai baginya pada zatnya, maka jadi ia berbilang-bilang. Dan berbilang-bilang ini dinamakan kam munfasil pada zat. Tu. Maknanya tidak ada satu zat yang lain yang menyamai dengan zat Tuhan. Itu dalam istilah namanya kam munfasil. Jadi ala kulihal, wahdaniyat ni maksud dia apa? Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang tu wa imma tidak berbilang-bilang pada diri dia sendiri, tidak berjuzuk. Wa imma tidak ada satu benda yang lain yang berbilang-bilang yang menyamai dengan dia. Itu kata tidak berbilang-bilang. Dan dua kam ini ternafi keduanya dengan wahdaniyat pada zat. Dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya dua sifat. Jadi selesai kita pada perbahasan wahdaniyat pada zat. Kita masuk pada perbahasan yang kedua, wahdaniyat pada sifat. Wahdaniyat pada sifat ada dua makna. Yang pertama, setiap satu sifat hanyalah satu. Allah Ta'ala hanya mempunyai satu qudrat. Allah Ta'ala mempunyai satu iradah, satu ilmu, satu hayah dan sebagainya. Setiap satu jenis sifat itu satu, tidak ada yang kedua. Yang kedua, maksud wahdaniyat pada sifat, tidak ada satu sifat yang menyamai dengan sifat Tuhan. Jadi ada dua makna. Wahdaniyat pada sifat itu ada dua makna. Yang pertama, setiap satu jenis sifat ada satu. Maknanya Allah Ta'ala mempunyai satu qudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayah dan sebagainya. Makna yang kedua, tidak ada satu sifat yang menyamai dengan sifat Tuhan. Jadi yang pertama tadi dinamakan sebagai kam muttasil pada sifat, yang kedua dinamakan sebagai kam munfasil pada sifat. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada baginya dua sifat atau lebih. Sebab tu kalau kami di pondok sendiri pun, bila masuk pengajian ilmu akidah ni, pengajian yang memberi potensi untuk orang tidur sebenarnya. Sebab dia berat. Tambah lagi kalau mengaji ilmu akidah petang, pukul 3 petang. Sebab kami di pondok daripada pukul 7 sampai 12 malam. Kadang-kadang akidah ni pukul 3 petang. Yang mengaji itu dalam 10 orang, yang lainnya 200. Sebab memang pengajian yang memerlukan otak kita fresh. Kalau dia banyak gitu. Ilmu akidah, lepas tu ilmu mantik, itu memang kena waktu otak segar, pagi dengan malam kalau di pondok sendiri. Dan bukan semua orang berminat pengajian ilmu tauhid. Sebab dia berat. Lepas tu dia kena fikir banyak. Jenis malah nak mikir ni dia payah sikit nak masuk ilmu tauhid ni. Tapi ala kulli hal fardu ain. Fardu ain sebab apa? Sebab kita wajib mengenal Tuhan. Tuhan itu bersifat dengan esa. Esa lagu mana? Esa pada zat, esa pada sifat. Apa maksud esa pada zat? Apa maksud esa pada sifat? Tak lepas itu, tak lepas fardu ain kita. Tu. Dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu, seperti dua qudrat atau tiga, dan berbilang-bilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Kerana apa Tuhan tidak boleh ada dua qudrat?
Kerana apa? Tuhan hanya mempunyai satu kudrat. Kerana ulama mendatangkan kaedah, satu muathir tidak mungkin boleh mengadakan satu athar. Dua muathir tidak mungkin boleh memberi bekas pada satu athar. Ibarat dia gini, kita nak menjadikan satu titik, noktah. Kita nak jadikan satu noktah, boleh ke kita jadikan dengan dua pen? Mana boleh? Sebab satu noktah itu dia hanya menerima kesan daripada satu pen. Jadi kita nak menjadikan satu noktah, satu titik kecil. Satu titik kecil itu dia hanya boleh terima daripada satu pen. Tak mungkin diterima daripada dua pen. Jadi disitulah di antara hujah ulama mengatakan bahawasanya Tuhan tidak mempunyai dua kudrah. Kerana Tuhan itu kudrahnya itu umum ta'alluq, menjadikan segala sesuatu. Iradahnya itu umum ta'alluq, berkehendak di atas segala sesuatu dan sebagainya. Jadi setiap satu sifat ma'ani, setiap satu jenis sifat ma'ani, dia hanya mempunyai satu. Maksud dia apa? Allah Ta'ala hanya mempunyai satu kudrah. Allah Ta'ala hanya mempunyai satu iradah. Allah Ta'ala mempunyai satu ilmu. Bukti je di antara hujahnya pada sifat kudrah. Satu kesan tidak boleh menerima daripada dua muathir, dua yang memberi kesan. Ibarat kita nak menjadikan satu titik, itu tak mungkin diterima daripada dua pen. Satu titik itu hanya menerima daripada satu pen. Itu misal. Jadi wahdaniyat pada sifat, makna yang pertama, setiap satu sifat itu hanya ada satu. Dan bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripadanya Ta'ala itu sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifatnya Ta'ala. Tidak ada satu makhluk yang mana kudratnya seperti kudrat Allah. Tidak ada satu makhluk yang mana ilmunya seperti ilmu Allah, meliputi. Tidak ada satu makhluk yang mana wujudnya seperti wujud Allah. Tidak ada satu makhluk yang mana iradahnya, kehendaknya seperti kehendak Allah. Tidak ada. Itu maksud wahdaniyat pada sifat makna yang kedua. Itu. Dan menyerupai sifat yang lain bagi sifatnya ini dinamakan kam munfasil pada sifat, dan dua kam ini ternafi keduanya dengan wahdaniyat pada sifat. Ala kulli hal, itulah maksud wahdaniyat pada sifat. Makna yang pertama dinamakan kam muttasil pada sifat, makna yang kedua dinamakan kam munfasil pada sifat. Kalau dulu pengajian kitab ni, ini pengajian untuk orang yang baru belajar. Cuba bayangkan, orang baru belajar mengaji macam ni kaedah dia. Tapi orang dulu menguasai. Sebab tu di pondok kitab Faridah ni, budak yang baru mengaji pun mengaji kitab ni, orang yang pertengahan pun belajar kitab ni, orang yang level tok guru pun masih membahaskan tentang kitab ni. Tapi perbahasan dia berbeza. Semakin tinggi dia dalam ilmu, maka semakin tinggi dibahas, semakin tinggi. Cuma ini masih dalam perbahasan basic. Dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya perbuatan yang menyungutui akan dia padanya. Jadi kita masuk kepada bahagian yang ketiga, wahdaniyat pada af'al, esa pada perbuatan. Apa maksud esa pada perbuatan? Jadi maksud esa pada perbuatan, yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dengan tidak ada satu kuasa lain yang menyungutui dalam menjadikan. Contoh, Allah Ta'ala menjadikan bumi. Tidak ada satu pun yang bersama dengan Allah ketika Allah Ta'ala menjadikan bumi. Itu maksud yang pertama. Tidak ada satu benda yang menyungutui bagi Allah dalam menjadikan sesuatu. Itu maksud wahdaniyat pada af'al, makna yang pertama. Jadi perbahasan ini nanti akan masuk pada perbahasan usaha dan ikhtiar. Perbuatan kita, siapa yang menjadikan? Allah. Lepas tu kudrat kita, Allah Ta'ala menjadikan kita, menjadikan kudrat bagi kita. Perbuatan kita tu, siapa yang menjadikan? Kudrat kita ke ataupun kudrat Allah? Kena tengok sini. Esa pada perbuatan bermaksud tidak ada sesuatu yang menyungutui Allah pada perbuatan. Dalam menjadikan sesuatu perbuatan, tidak ada yang menyungutui dengan perbuatan Allah. Lepas tu perbuatan hanyalah dinamakan usaha dan ikhtiar. Apa yang dikatakan usaha?
Yang dikatakan usaha itu adalah menyertai kudrat kita dengan perbuatan kita, yang menjadikan Allah, bukan kita. Jadi usaha ni apa? Iqtiran. Contoh kita gergaji. Yang menjadikan kita siapa? Allah. Yang menjadikan kudrat bagi kita siapa? Allah. Kita gergaji. Siapa yang memutuskan? Allah. Lepas tu kudrat kita? Kudrat kita tu dinamakan sebagai usaha. Usaha ni maksudnya apa? Menyertai kudrat kita dengan perbuatan. Menyertai kudrat kita dengan perbuatan kita. Yang memutuskan siapa? Allah. Jadi itu namanya usaha. Usaha ni semata-mata kasab ataupun semata-mata menyertai iqtiran, menyertai kudrat yang baharu dengan perbuatannya. Kudrat yang baharu bukan menjadikan perbuatan tersebut. Kita makan nasi, kita angkat tangan makan nasi. Yang menjadikan kudrat kita siapa? Allah. Yang boleh masukkan nasi ke mulut kita siapa? Allah. Kudrat kita apa dia? Kudrat kita hanyalah menyertai kudrat kita dengan perbuatan kita. Itu yang dinamakan usaha. Jadi tidak ada satu perbuatan yang selain daripada Allah yang menyungutui Allah dalam menjadikan sesuatu. Itu maksud kam muttasil pada af'al. Dan masalah ni ada beberapa khilaf daripada kalangan mazhab. Ada pendapat golongan Mu'tazilah, ada pendapat golongan Jabariyah dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas di bawah tu nanti. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya ta'ala satu perbuatan di atas wajah mengadakan, dan hanya sesungguhnya dibangsakan kepadanya itu di atas wajah kasab dan ikhtiar. Nisbahkan kepada kita perbuatan itu kasab. Kasab ni apa? Usaha. Dan ikhtiar pilihan hati pada zahir. Hakikat yang memilih Allah Ta'ala. Itu nanti kita bahas di bawah tu nanti. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu kerjakan. Mu'tazilah dia kata tidak. Perbuatan ikhtiariyah itu adalah daripada kita sendiri. Kita bebas memilih perbuatan kita. Silau sikit. Jadi tengok angka 1 di bawah tu bagi yang berkitab. Kita bahas sikit tentang masalah usaha dan ikhtiar. Qauluhu dibangsakan kepadanya itu atas wajah kasab dan ikhtiar. Artinya dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu di atas jalan usaha dan pilih, yakni dengan iktibar usahanya. Yang dikatakan usaha ni apa? Yang iaitulah bergantung kudratnya yang baharu itu dengan barang yang diperbuatkan, yakni iktiran, menyertai kudrat kita dengan apa yang kita lakukan. Itu yang dinamakan sebagai usaha. Dan dengan iktibar memilih, ikhtiar tu maksudnya apa? Pada zahir akan mengerjakan dia. Ikhtiar tu bermaksud kita memilih pada zahir akan apa yang kita kerjakan. Jadi kita hanyalah, perbuatan kita hanyalah bersifat usaha dan ikhtiar, bukan menjadikan. Perbuatan Allah lah yang menjadikan. Ikhtiar tu bermaksud pilihan kita pada zahir. Contoh, kita memilih untuk beribadah, maka itu pada zahir kita yang memilih. Pada hakikat yang memilih adalah Allah Ta'ala. Kita dihukum dengan sebab apa yang dipilih kita pada zahir. Dengan sebab pilihan yang zahiriyah itulah kita diberi pahala kalau kita melakukan ibadah, dan kita akan diazab kalau kita mengerjakan maksiat. Golongan Mu'tazilah dan pada menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala itu menolakkan perkataan i'tiqad golongan Mu'tazilah bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, seperti makan dan berjalan. Jadi perbuatan kita ni ada dua istilah dia. Perbuatan ittirariyah dan perbuatan ikhtiariyah. Ikhtiariyah bermaksud perbuatan yang disengajakan. Ittirariyah bermaksud perbuatan yang tidak disengajakan. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad segala perbuatan hamba sama ada ikhtiariyah, sengaja, ataupun ittirariyah, tidak sengaja, semuanya yang dijadikan itu adalah daripada Allah Ta'ala. Kita berjalan, siapa yang menjalankan kita? Allah. Kita naik pokok, panjat pokok, siapa yang memanjatkan pokok kita? Allah. Jatuh pokok, siapa yang jatuhkan? Allah. Panjat pokok tu namanya perbuatan ikhtiariyah, perbuatan yang disengajakan. Jatuh pokok, itu bukan sengaja.
Tu kalau jenis nak jatuh pokok sengaja tu, itu gila nama dia, cari mati nama dia. Naik pokok itu sengaja, ikhtiariyah. Jatuh pokok itu tak disengajakan, namanya ittirariyah. Berjalan kaki itu namanya perbuatan yang ikhtiariyah, sengaja. Jatuh tak sengaja, namanya ittirariyah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah jelas, perbuatan yang ikhtiariyah itu daripada Allah, perbuatan yang ittirariyah pun yang mengadakan adalah Allah Ta'ala. Lepas tu kita hanya usaha, yakni menyertai kudrat kita dengan apa yang kita kerjakan, bukan kita yang menjadikan. Dan kita ikhtiar, memilih di atas perbuatan tersebut, memilih pada zahir, bukan pada batin. Jadi golongan Mu'tazilah pada masalah perbuatan yang tidak disengajakan, dia muafakat dengan kita, sama. Maknanya perbuatan yang tak disengajakan itu adalah daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang menjadikan. Tapi dia khilaf dengan kita, dia berbelah dengan kita pada perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan yang disengajakan itu mutlak daripada hamba. Itu pendapat golongan Mu'tazilah. Tapi kita tidak mengkufurkan dia kerana apa? Kerana dia masih mengisbatkan kudrat daripada Allah. Kerana dia mengatakan hamba menjadikan perbuatan dia yang disengajakan dengan kudrat kekuasaan yang telah dijadikan oleh Allah kepada kita. Itu pegangan Mu'tazilah. Dia kata hamba menjadikan segala perbuatan yang disengajakan. Yang makan siapa? Hamba. Yang minum siapa? Kita. Yang memotong, yang menggergaji siapa? Kita. Dia menisbahkan segala perbuatan itu kepada hamba. Dialah yang menjadikan. Jadi pada pegangan Mu'tazilah, hamba menjadikan perbuatannya yang disengajakan dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi yang menjadikan perbuatan itu siapa? Hamba. Tapi dia masih nisbahkan kudrat yang dijadikan Allah kepada hamba. Kita lain, beza dengan Mu'tazilah. Kita kata apa? Kudrat hamba hanya menyertai dengan perbuatan tersebut yang menjadikan Allah. Mu'tazilah mengatakan hamba menjadikan perbuatan tersebut dengan kudrat yang dijadikan Allah. Kalau tak ta'amul masalah ni, dia nampak sepunak lebih kurang. Tapi ada perbezaan. Kerana Mu'tazilah mengatakan hambalah yang menjadikan perbuatan dia yang disengajakan. Kita mengatakan tidak. Allah yang menjadikan perbuatan kita yang disengajakan. Kudrat kita, kekuasaan kita hanya menyertai dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kata pengarang, dan pada menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala itu menolakkan perkataan golongan Mu'tazilah bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari seperti makan dan berjalan. Jadi kita dengan Mu'tazilah ada tempat yang muafakat, ada tempat yang berbeza pandangan. Kita dengan Mu'tazilah bermuafakat pada masalah perbuatan yang tak disengajakan, itu daripada Allah. Berbeza kita dengan mereka pada masalah perbuatan yang disengajakan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan perbuatan yang disengajakan yang menjadikan Allah. Golongan Mu'tazilah mengatakan perbuatan yang disengajakan yang menjadikan adalah hamba sendiri dengan kudrat hamba. Itu pendapat golongan Mu'tazilah. Dan pada menyatakan usaha bagi hamba itu menolakkan perkataan golongan Jabariyah. Jabariyah kata apa? Bahawasanya tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Jadi golongan Jabariyah, dia pegangan dia, kita ni ibarat debu yang berterbangan, tidak ada usaha pada batin dan zahir. Jadi tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk menafikan taklif. Maksud dia apa? Apabila kita ni ibarat debu yang berterbangan di awan, maka tidak wajib kita semayang, tidak wajib kita puasa, tidak wajib kita zakat dan sebagainya. Tujuannya untuk menafikan segala hukum taklifiyah. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengatakan ikhtiar hamba adalah pada zahir. Dia memilih pada zahir itu adalah dinamakan sebagai ikhtiar. Dengan sebab ikhtiarnya itulah akan dipersoalkan. Dengan sebab ikhtiarnya itulah akan diberi hukuman. Sama ada hukuman diberi nikmat ataupun hukuman diberi azab. Dengan sebab pilihan dia pada zahir. Pada batin yang memilih adalah Allah Ta'ala. Kita kata kita nak semayang. Pada zahir
kita yang memilih. Tapi pada hakikat Allah Ta'ala yang menggerakkan hati kita untuk memilih. Jadi pada kita yang memilih pada zahir adalah hamba. Dengan sebab pilihan zahiriah itulah maka kita akan diberi hukuman. Golongan Jabariyah dia mengatakan hamba itu tidak ada ikhtiar langsung. Tidak ada pilihan sama ada zahir dan batin. Maka dengan sebab tidak ada pilihan itulah hamba itu ibarat debu yang berterbangan, maka tidak wajib dia mengerjakan sembahyang, tidak wajib zakat dan sebagainya. Maknanya kalau dia berzina ni siapa? Allah Ta'ala menjadikan. Kalau dia minum arak, Allah Ta'ala jadikan. Itu pegangan dia. Hamba tidak berdosa kerana itu semua daripada perbuatan Tuhan. Jadi itu golongan Jabariyah. Yang sebenar itu dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad Ahlus Sunnah bahawasanya tiada memberi bekas oleh hamba pada sesuatu sekali-kali, dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir. Pegangan kita, hamba tidak menjadikan, kita hanya ada usaha dan ikhtiar. Dengan sebab ikhtiar kita pada zahir itulah kita akan diberi hukuman. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua, seperti yang lagi akan datang disebutkan di dalam risalah ini, intaha muallifuhu. Itu intaha daripada pengarang dia rahimahullah. Jadi saya fikir perbahasan ni perlu dibahas sekali lagi kerana waktu pun dah tak mencukupi. Tapi mungkin ada satu lagi, kita bahas sikit lagi. Dan ada perbuatan bagi yang lain atas wajah mengadakan ini dinamakan kam munfasil pada af'al, dan ternafi dua kam ini dengan wahdaniyat pada af'al. Jadi wahdaniyat pada af'al itu ada dua makna. Yang pertama, tidak ada satu perbuatan yang menyertai dengan perbuatan Allah. Jadi perbuatan hamba itu adalah hanya sekadar usaha dan ikhtiar, yang menjadikan adalah Allah Ta'ala. Makna yang kedua, tidak ada satu perbuatan lain yang menyamai dengan perbuatan Allah pada menjadikan dan mengadakan. Itu dinamakan sebagai kam munfasil pada af'al. Jadi wahdaniyat esa tu ada tiga makna: esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan af'al. Dan mustahil lawannya iaitu ketiadaan esanya pada segala yang tersebut itu. Dan dalil wahdaniyat Allah Ta'ala bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan alam ini, dan iaitu batil dengan musyahadah, dengan kita menyaksikan alam ni ada. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka binasalah langit dan bumi ini. Sebab apa binasa? Kerana kalau Tuhan pertama berkehendak menjadikan bumi mengikut apa yang dikehendaki, tiba-tiba Tuhan yang kedua menyaksikan, dia kata ini bukan sesuai dengan kehendak dia, maka dia binasakan. Dia buat lain ikut kehendak dia. Tuhan pertama tengok balik, dia kata ni bukan ikut kehendak aku, dia binasakan, dia buat lain. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya jikalau ada dua Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi ini tidak mungkin terjadi. Kerana masing-masing Tuhan itu berkehendak menjadikan mengikut kehendaknya. Sedangkan kita menyaksikan bahawasanya alam ini maujud, alam ini kita menyaksikan dengan musyahadah, ada. Itu membuktikan bahawasanya Tuhan itu hanyalah satu. Maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan, maka sabitlah wahdaniyahnya. Dan apabila sabit wahdaniyahnya, mustahillah lawannya iaitu berbilang-bilang. Ala kulli hal, Tuhan itu bersifat dengan esa, esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al, dan semua itu telah kita bahas secara detail tadi. Dalilnya wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi cukup sampai sini, kita berhenti dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang seterusnya membahaskan tentang sifat qudrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silau.